Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya kasihi Tuan Imam, Tuan Kuasa, seterusnya tuan-tuan perempuan muslimin dan muslimat yang dikasihi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita diberi peluang lagi oleh Allah untuk kita bersama dalam kuliah maghrib kita. Kita baca lah ni tuan-tuan. Bab ni nama dia kitab Fadailus Sahabah, bab kelebihan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang merupakan salah satu daripada bab-bab yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Bulan lepas kita tak ada kuliah. Bulan lepas saya pergi ke pergi ke Morocco baru ni. Boleh lah tuan-tuan nak pergi jalan cantik juga lah. Sebulan saya duduk sana, tengok anak sakit tuan-tuan. Jadi sebelum kita baca ni, mungkin boleh nak bawa balik oleh-oleh, tak terbawa ramai kan. Jadi saya bawa balik ni, saya ingat sana ni mazhab Maliki. Orang sana bermazhab Al-Imam Malik. Kira kalau dalam dunia ni, negara paling kuat bermazhab Maliki ni barangkali Maghribi lah, Morocco. Bahkan seluruh Afrika ni, seluruh bumi Afrika ni kebanyakannya bermazhab Imam Malik rahimahullah. Walaupun Imam Malik duduk di Madinah, betul-betul bijak. Imam Malik duduk di Madinah, tapi mazhab dia tersebar paling banyak di bumi Afrika. Cerita dia tuan-tuan, sharing lah dengan tuan-tuan kan, untuk kita tahu sejarah. Berpunca daripada satu orang anak murid Imam Malik yang bernama Yahya bin Yahya Al-Laythi. Yahya bin Yahya Al-Laythi ini dia anak murid Imam Malik, mengaji di Madinah Al-Munawwarah. Dan masa dia duduk di sana tuan-tuan, setelah Imam Malik tak ada dah lah, dia mengaji lama di sana, pemerintah yang memerintah di kawasan Maghribi dan kawasan-kawasan sekitar ni pergi ke Madinah jumpa dengan dia. Dan dengan kerana keilmuan yang ada kat dia, jadi pemerintah kagum. Jadi dia kata dia tak patut duduk sini, dia kena balik duduk di Biladul Maghrib untuk sebarkan ilmu. Jadi akhirnya dia pun balik. Bila dia balik tuan-tuan, Yahya bin Yahya Al-Laythi ini, dia balik ke sana, dia nak dilantik menjadi qadhi besar, qadhil qudah, menjadi mufti besar di negara tersebut, negara Maghribi ini. Tapi dia tolak, dia tak mahu. Kita kalau kita fikir nak terima lah, barulah boleh sebar ilmu. Dia tak mahu, dengan penuh hormat dia tolak. Jadi pujuk pun tak mahu juga. Tak apalah, raja pun, pemerintah yang ada pun menerima keuzuran yang dia bagi kerana tawaduk yang ada kepada dia. Tapi kerana penghormatan yang bersangatan kepada dia ni tuan-tuan, pemerintah yang ada pada masa itu nak lantik siapa-siapa sahaja, nak lantik qadhi ke, nak lantik mufti ke, di mana-mana tempat di bawah pemerintahan mereka, semuanya dengan minta pandangan dia dulu. Inilah punca mazhab Malik berkembang. Jadi bila minta pandangan dia, tentulah yang dia cadangkan tersebut ialah orang-orang yang dia kenal di Madinah dulu, yang berguru sama dengan dia. Bila lama anak murid dia yang baik-baik inilah yang dilantik menjadi orang besar di sana, yang menjadi qadhi di sini, yang menjadi mufti di sana.
Jadi menyebabkan akhirnya mazhab Malik juga yang berkembang di sana, walaupun dia tolak jawatan tersebut. Orang tak ada kuasa, tapi Allah nak sebarkan juga mazhab Maliki di sana, ajaran fatwa-fatwa Imam Malik lalu tersebar juga. Sekat guna, dia tak mau pun Allah bagi tersebar. Bahkan sampai hari ini tuan-tuan, kitab Muwatta Imam Malik tu, kitab hadis tu, ada banyak riwayat. Ada banyak riwayat ni macam ni maksudnya tuan-tuan. Imam Malik ni dia yang mengaji dengan dia, yang main belajar dengan dia di bumi Madinah ni ramai. Ribuan orang main mengaji dengan dia. Ada yang ambil masa zaman dia muda lagi, ada yang dia tua sikit, bahkan ada yang ambil dekat-dekat dia nak meninggal dunia, sampai dia meninggal dunia. Jadi kitab Imam Malik ni dia sentiasa tangqih, maknanya dia sentiasa cek. Dia rasa ni tak apa nak kemai, ada lagi riwayat yang lebih kuat, dia tukar. Ada fatwa-fatwa tertentu yang lebih sesuai dengan dia masukkan dalam kitabnya. Jadi menyebabkan riwayat kitab Imam Malik ni berbeza-beza. Kalau beza banyak, tapi ada bab-bab tertentu yang orang, sebab fatwa hak baru tak ada lah kita orang mengaji tahun 80-an dulu, hak mengaji kemudian sikit dia dapat benda baru pula. Jadi riwayat yang sangat banyak tersebar khususnya di sebelah Afrika ialah riwayat Yahya bin Yahya Al-Laythi, anak murid Imam Malik tersebut. Itu sejarah macam mana boleh berkembangnya mazhab Imam Malik di sana. Kemudian tuan-tuan, saya pergi sana, saya perhatilah sana satu lagi masjid bagus lah, masjid penuh. Macam kita ni, kita pun penuh juga malaikat kan. Kita lagi mulia lah sebab malaikat banyak. Di sana tuan-tuan penuh masjid ni. Maghrib dengan Aisyah ni macam Jumaat lah. Tiap-tiap hari, sebulan ni, bukan saya tengok sehari doang, saya tengok sebulan. Di masjid lain pun macam tu juga. Bab tu memang bagus dia buat. Jadi bila saya pergi sana ni tuan-tuan, antara yang blind lah, antara blind yang paling ketara ialah makanan tuan-tuan. Sana kalau siapa teringin nak makan siput babi boleh lah. Mereka makan, dia panggil halazun. Saya pergi tengok lah di kedai lah, masa dia duduk jual kan, nak makan tak apa ni, tak lalu nak makan kan. Habis saya tengok macam mana rupa siput babi tu, sebab dia macam lain sikit saya tengok. Jadi saya pergi rumah seorang sahabat saya, dia memang lebih kurang lah, tapi colour lain, dia nak putih, nak hitam-hitam sikit lah, tak besar macam siput babi tu. Dia duduk naik ikut dinding, saya ambil video gambar. Nak tengok boleh tengok lagi kalau dah tengok. Memang ada sesungguh nama daripada makan tu kita tak boleh, pada mazhab dia halal. Saya nak makan telan tak lepas, kalau kata halal pun saya tak makan. Kan keli pun tak makan. Hal lain yang boleh bawa balik sini saya rasa lah, saya duduk perhati tengok. Saya masuk masjid-masjid ni tuan-tuan, dia ada batu besar-besar ni. Ada batu besar ni. Tahu ada batu ni, kita tahu buat apa. Rupanya mereka boleh tayamum. Kita tayamum kita dengan debu tanah. Daripada cukup dengan debu yang ada di batu pun cukup dah. Aja tu dalam bila musim sejuk, yang ambil ringan sikit, mana kalau sejuk mudarat dia akan ambil batu tu, gam-gam batu tu, sapu muka dia, lepas tu sapu dekat ni lah. Ni hak wajib sampai sini sahaja. Sini sunat. Sini sunat. Boleh tak buat kita amal di Malaysia tuan? Saya sebenarnya macam teringin lah nak cadangkan kepada pihak jawatan kuasa fatwa kalau di Kedah untuk bawa balik pandangan ini untuk orang sakit di hospital. Kan kita mazhab kita ketat ni, hak balut betul ni pakai mazhab Malik betul ni ya. Daripada dia tak sembahyang langsung, apa lagi bagus kan? Pakailah tu hak kita niat bulan puasa boleh. Kita turun-temurun, saya dari kecil-kecil mak ajak lah, kalau main bulan Ramadan kita niat sebulan. Itu mazhab mana tu? Kamu saya mazhab Malik. Itu boleh makan sah ibadat puasa kita kalau kita terlupa. Tak boleh ke hak ni untuk orang-orang hak sakit kan? Dah balut betul ni. Saya ambil hak yang ada khilaf. Tapi hak tu bukan saya bagi fatwa, saya tak boleh bagi fatwa. Cuma boleh dicadangkan kepada pihak yang berkenaan, yang berwajib, kok boleh dipertimbangkan bagi keadaan-keadaan tertentu. Hak sakit tu kalau patah tangan balut sana, pakai tu. Saya rasa itu lebih
memudahkan. Begitu juga atas kapal terbang kan, boleh dipertimbangkan tuan-tuan. Okey, kita baca hadis kita lah. Tu lawak balik tuan-tuan apa? Kok sakit esok ni kan, tanyalah mufti, boleh tak saya nak pakai pendapat mazhab Malik dalam bab ni kan. Susah, jauh tak apa susah pakai hati. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita kena balik kepada pihak kuasa agama di negara kita lah. Malam ni kita masuk hadis ni, kalau nombor ni saya tengok 18 apa? 18 tuan-tuan. Muka surat 39. Itu hadis 17 surah 18. Okey. Qala haddatsana Abu al-Yaman qala akhbarana Shu'aib 'an az-Zuhri qala akhbarani Humaid ibn Abdurrahman ibn Auf anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis kita pada malam ni hadis masih lagi tentang kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayatkan kepada kita pada malam ini. Qala, kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, man anfaqa zawjaini min syai'in min al-asya'i fi sabilillah du'iya min abwabi يعني الجنة يا عبد الله هذا خير. Abu Hurairah kata, satu hari Nabi SAW bersabda kepada kami, barang siapa yang menginfakkan zawjain ni tuan-tuan, asal maknanya ialah dua benda. Kalau dia bagi kuda lah dalam perang, dia bagi 2 ekor. Itu satu makna dia. Apa sajalah, pedang dia tak bagi satu, dia bagi 2. Ini salah satu makna daripada perkataan zawjaini min syai'in min al-asya'i fi sabilillah. Itu banyak terjemahan yang begitu. Tapi yang tuan-tuan tengok dalam ni, saya ambil terjemahan ni ialah terjemahan yang dibuat oleh Maulana Asri Yusuf. Yang tuan-tuan tengok dalam ni, iaitu membelanjakan apa-apa harta dengan lengkap pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak sumbang lah, kata satu orang, contohlah ada pelajar mana-mana nak sambung pembelajaran dia di luar negara, kita mungkin boleh bagi tiket kat dia, tiket pi ngaji sana. Tapi tak, kita ambil keputusan, kita nak, ada bukan tak ada, tapi mengaji menyegan anak kita. Mengaji pun tak apa boleh. Tapi kita nampak hari ni ada manfaat besar untuk agama, kita sponsor penuh. Bukan takat tiket kapal terbang kan, makan minum di sana semua kita tanggung. Nak beli buku, yuran dia, sampailah dia balik sini, mana lengkap kita belanja. Kita infak, kita sedekah untuk sesuatu tujuan. Orang yang buat begini, ni ikut terjemahan yang diberikan oleh Maulana Asri Yusuf. Dia kata orang yang buat macam ni, maknanya apa-apa yang dia sumbangkan tu, dia sumbang ni penuh, dia sumbang. Dia bukan sumbang sikit-sikit. Sebab apa? Allah bagi kat dia kekayaan, Allah bagi dia harta. Bukan semua orang Allah bagi harta ni. Ada orang menega, kita tengok menega lebih kurang macam kita juga, tapi dia menega jadi. Kita menega tak mau nak jadi. Ada banyak kan. Kita pun kan tak try pula, ada orang tapi boleh cukup makan aku tu lah. Tapi ada orang ni dia menjadi sungguh. Mana Allah nak bagi dia kekayaan. Jadi kerana dia kaya, dia nampak peluang ni untuk aku nak dapat ni. Sebab apa kan ni, bahaya apa nama, kelebihan dia besar. Nabi kata, du'ya min abwabil jannah. Dia akan dipanggil, diseru esok di hari akhirat kelak ni untuk masuk syurga ni, bukan daripada satu pintu, tapi daripada banyak pintu. Pintu ni panggil dia, pintu ni panggil dia, pintu ni pun nak dia masuk syurga daripada arah pintu-pintu tersebut. Semua pintu boleh kata berebut nak dapatkan dia ni.
masuk melalui dia. Beberapa pintu, mungkin 3 pintu, mungkin 4 pintu. Ini kelebihan orang ada harta yang dia bijak menggunakan harta tersebut. Kita tak ingin nak buat, tapi kita tak mampu. Kalau kita mampu, belum tentu kita boleh buat. Kita baru duduk cadang, tapi dia ada. Kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat dia banyak. Jadi dia kena bijak, dia kena fikir, Allah bagi kekuatan ni supaya aku beli syurga dengan harta kekayaan yang ada kepada aku. Dan banyak para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in yang beli syurga dengan guna kekuatan ekonomi, duit banyak yang ada kat dia. Sayyidina Uthman bin Affan sampai ke peringkat Nabi SAW kata kat dia, apa Uthman ni? Ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm. Uthman ni lepas daripada ni dia buat bila apa pun, hatta dia buat jahat sekalipun, dia tetap masuk syurga. Apa pun tak akan mudaratkan dia lagi. Bila dia infak terlalu banyak dalam perang Tabuk. Syekh Muhammad Asy-Syalabi kata 900 ekor unta lebih dia seorang, dengan muatannya sekali. Sampai Nabi pergi pegang dengan duit dia sumbangkan tersebut. Nabi kata, ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm atau ma 'amila ba'da al-yawm. Untuk orang kaya. Lepas tu kita salah dah niat jadi kaya, tuan-tuan. Salah apa kita nak dapat syurga tu. Tapi bila kita kaya, belum tentu kita boleh buat tu. Salah kan? Belum tentu boleh buat. Masa tu kuih kaya, kuih kedekut. Minta Allah simpan lah. Kita nak kaya kita tu kita nak dapat kedudukan seperti itu. Pahala orang duit banyak ni banyak. Orang yang Allah bagi harta kekayaan ni peluangnya cukup banyak. Sebab tu sampai ke peringkat kita boleh dengki kepada orang kaya, kan? Iaitu orang kaya yang siang malam duk infak harta, kita boleh dengki. InsyaAllah untungnya dia. Moga-moga Allah bagi kita. InsyaAllah. Ya Abdallah hadha khair. Jadi pintu tu panggil dia, pintu ni panggil dia. Semua pakai nak. Sebab mulia. Syurga nak dia tu masuk. Sebab kemuliaan bagi pintu syurga tersebut bila dia masuk melalui pintu tersebut. Sebab dia hanya boleh masuk melalui satu pintu ya. Kalau ada 3 pintu panggil dia, boleh masuk satu ya. Jadi berebut mereka nak dia, pasal dia orang baik. Faman kana min ahli salati. Nabi kata esok di hari akhirat kelak esok ni, orang yang termasuk di kalangan ahli salat. Dia buat salat, dia jaga lebih. Dia tak kaya. Duit pun tak banyak, nak dekah banyak-banyak sangat. Boleh lah. RM10 banyak lah. RM20 ada sekali sekarang boleh bagi RM1,000 lain tak mampu nak bagi. Orang boleh buat kebajikan tu, boleh sumbang. Saya pergi Masjid Qairawan di di Fes, di bandar Fes di sana. Pergi tengok. Tu masjid tu tuan-tuan, Jami' Al-Qairawan ni ialah masjid yang kemudiannya menjadi universiti Islam yang pertama dalam dunia. Siapa infak dia tuan-tuan? Orang perempuan. Nama Siti Fatimah. Bukan orang lelaki. Pencerita sejarah dia bawa kami tu, dia cerita, dia kata yang buat ni orang perempuan dulu, zaman kerajaan dulu, tahun berapa ratus dulu. Yang buat tu orang perempuan. Dia menikah dengan satu orang, laki dia mati. Laki dia orang kaya, tinggal harta yang banyak, hak dapat kat dia pun banyak. Jadi duit tu dia tak tahu nak buat apa, dia infak untuk buat masjid tersebut jadi universiti. Masjid dan juga ini sampai sekarang digunakan. Untungnya dia tuan-tuan membela. Dan masuk sembahyang masjid tu 2 kali. Jumaat saya pegang khutbah di situ. Cantik masjid. Orang ada harta ni untung dari sudut tersebut tuan-tuan. Tapi kalau kita tak ada lagi pintu syurga ni ada banyak. Ada berapa tuan-tuan? Ada 8. Kita tengok hadis sebut dalam hadis ini. Jadi kita tak boleh tu, tak ada peluang lain lagi. Iaitu pintu semayang. Siapa yang rajin semayang, dia jaga solat-solat dia sungguh-sungguh, dia perbanyakkan solat-solat sunat dia, dia ada peluang juga.
untuk dipanggil daripada pintu as-salat. Jadi ini pun benda besar lah, yang boleh kita pakat-pakat cari. Semayang, jangan semayang fardu saja, semayang sunat cuba buat. Kena bagi rajin, kena bagi puasa. Rugi tak semayang sunat ni. Bila nak semayang sunat ni? Betul awak tak mau semayang lagi, padahal pahala banyak yang amat sangat. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam kitab Muwatta' Imam Malik, dalam Muwatta' ni tuan-tuan, dia bukan hanya ada hadis, ada asar para sahabat, fatwa Imam Malik dalam tu, macam-macam ada dalam tu. Salah satunya ialah Imam Malik riwayatkan cerita tentang satu surat yang ditulis oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, lalu diarahkan surat itu untuk dihantar sampai kepada semua gubernur-gubernur dia, dan dia siapa saja yang kerja di bawah kerajaan dia pada ketika itu. Tentang surat. Dulu bukan senang nak hantar surat, tuan-tuan. Lah senang lah pakai GNT kan. Tapi sampai. Dulu hantar dengan kuda ni, jalan sampai sebulan baru sampai. Tapi penting benda ni dia pesan. Apa Umar kata tuan-tuan dalam surat tersebut? Inna ahamma amrikum indi as-salah. Nabi kata, Sayyidina Umar kata, sesungguhnya perkara paling penting dalam urusan kamu di sisi aku sebagai ketua kepada umat Islam yang ada di dunia ni pada ketika itu, urusan kamu yang paling penting sekali yang kamu kena jaga semua-semua ialah sembahyang. Pemerintah keluar arahan lagu tu, bukan abang suruh adil ke, tak, yang paling penting sekali ialah sembahyang. Kenapa? Umar kata, siapa-siapa yang jaga sembahyang dia, faman hafidha as-salata wa hafadha 'alaiha, siapa yang jaga betul-betul ibadat salat dia di kalangan pemimpin ni, pemerintah-pemerintah yang aku lantik ini, hafadha dinah, maka dia tentu akan jaga agama dia. Itu paling penting sekali. Pemerintahan ni tujuannya ialah nak jaga agama ni. Yang tu yang paling penting sekali. Jadi kalaulah aku hantar pemimpin, aku hantar menteri besar pergi sana, gubernur pergi sini, sembahyang dia buat lebih kurang, belum tentu dia boleh jaga agama dia dengan elok. Tapi kalau dia pun jaga betul-betul solat, insya-Allah agama ni beres, dia mesti jaga agama dia. Wa man dayya'aha, siapa yang sia-siakan ibadat salat, salat ni dia buat lebih kurang lah. Tak penting mana pun urusan salat ni pada dia, pada pemimpin yang aku lantik di sana dan di sini. Fama siwaha adya', maka yang lain memang tak boleh harap, dia kata. Jadi neraca ukuran kepada pemerintah ni, bila dia memerintah mana-mana tempat, apa, sembahyang. Kalau dia jaga betul-betul sembahyang, insya-Allah hal lain tu Allah akan tolong dia, Allah akan bantu dia. Jadi sebab tu besar ibadat salat ni dalam kehidupan kita, tuan-tuan, yang kita kena pakat-pakat jaga. Bahkan menjadi salah satu pintu yang duk tunggu kita di hari akhirat kelak ni ialah babus salat, dalam hadis yang kita baca. Lagi Nabi kata lagi, wa man kana min ahli jihad, barang siapa yang termasuk di kalangan ahli jihad, pergi berperang di jalan Allah atau apa-apa bentuk jihad yang diiktiraf sebagai jihad yang dibenarkan kita buat. Dalam bidang pendidikan kita memang bersungguh buat tu, atau dalam bidang apa sajalah. Jihad ni artinya luas, bukan hanya perang sahaja, tapi yang tu salah satu yang besar dalam Islam. Maka dia akan dipanggil, namanya akan diseru melalui babil jihad. Pintu tu namanya bab al-jihad. Boleh bawa babus salat, babul jihad. Wa man kana min ahli sadaqati, barang siapa yang termasuk di kalangan ahli sedekah. Ini orang kaya ni, rajin sedekah, rajin menginfakkan hartanya, tak henti-henti infak harta dia. Du'ya min babis sadaqah, dia akan dipanggil untuk memasuki syurga daripada pintu as-sadaqah. Wa man kana min ahli siyam,
barang siapa yang termasuk di kalangan ahli berpuasa. Puasa ni dia jaga sungguh, bukan hak Ramadan tu, hak lain. Ramadan tu sudah tentulah Isnin, Khamis, puasa selang sehari, ikutlah dengan puasa-puasa sunat, munasabah tertentu, puasa 3 hari di tengah bulan. Dia jaga ni sungguh-sungguh ni, dia akan dipanggil untuk memasuki syurga min babis siyam wa babir rayyan. Bab puasa ataupun nama yang lainnya ialah bab ar-rayyan. Ni peluang. Berapa dah pintu ni ada tuan-tuan? Ada 4 dah. Ada 4 pintu yang disebut dalam hadis ini, yang ni disepakati oleh semua para ulama Islam. Pintu syurga. Semua pintu syurga ada 8. 4 lagi tu apa dia? 4 lagi ni ulama khilaf. Nanti kita sebut di hujung lagi. 4 lagi tu ulama berbeza pendapat. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ni bab ni cerita tentang kelebihan Abu Bakar ni. Abu Bakar tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'ala hadha alladhi yud'a min tilkal abwab min darurah?" Sudah tentulah orang yang dipanggil untuk memasuki syurga daripada pintu-pintu yang disebutkan tadi, tak ada apa masalah dah untuk dia. Tak masalah apa lagi tuan-tuan. Kalau tiba-tiba namanya dipanggil lah dari bab siyam ke, dari bab sedekah ke, daripada bab ni ke, bab tu, itu tak ada masalah. Semoga orang tu bahagialah. Moga-moga Allah bagi kita masuk salah satu daripada pintu-pintu tersebut. Layak lagi tuan-tuan. Mana kira-kira boleh nak panggil tuan-tuan ni kan? Babus salah, tak lepas lagi ni maksudnya. Babul jihad lagi lah, kelam bah kan. Bab apa tuan? Babus sadaqah. Hari Jumaat pun lupa buat duit. Lupa bukan tak mau bagi, lupa buat sedekah kan. Bab puasa, Allah, puasa 6 pun tak cukup pokok ni. 5 kan puasa. Tu nak boleh lagu mana? Orang aku ada lagi 4 lagi ikut lekat nama kita lagi kan. Abu Bakar kata kalau kena panggil satu, mana-mana satu pun pada alhamdulillah. Wa qala, tiba-tiba Abu Bakar tanya, hal yud'a minha kullaha ahadun ya Rasulullah? Ada ke tak? Dalam ramai-ramai manusia yang ada ni, yang nama dia akan dipanggil daripada semua pintu syurga hak 8 tu. Ada ke tak? Nabi kata, na'am, ya ada. Ada ke tidak? Ada. Nabi kata, wa arju an takuna minhum ya Abu Bakar. Aku harap engkaulah orangnya yang akan memasuki, yang akan namanya dipanggil daripada semua pintu-pintu syurga tersebut. Bahkan dalam riwayat yang lain menyebutkan bahawa qala ajal wa anta huwa ya Abu Bakar, engkaulah orangnya wahai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semua ada kat dia dalam Bakar. Jadi hadis ni walaupun sebut arju, kita terjemah harap, tapi sebenarnya memang Abu Bakar lah yang dimaksudkan tersebut melalui hadis ini. Dia akan dipanggil daripada ke semua pintu syurga. Kita tu selalu mimpi lah kot, no, boleh satu pun pada. Okey, pintu lain. Tadi kita sebut pintu syurga ni ada 8 kan. Hak 4 ni ulama-ulama sepakat sebut jelas terang. Tapi hak lain ni oleh kerana kategori hadis, ada ulama kata yang tu, ada ulama kata yang ni. Jadi di antara nama-nama pintu yang disebutkan oleh para ulama, salah satunya tuan-tuan ialah nama pintu tersebut ialah pintu al-kadhimin al-ghayz wal-'afina 'anil nas. Ini hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Iaitu pintu syurga ni nama dia pintu orang-orang yang menahan kemarahan. Kadhim, Ustaz Kazim. Kadhim tu makna dia orang yang tahan marah pada perkara yang untuk diri dia lah. Dia orang fitnah dia kan, orang buat sesuatu hak tak baik kat dia kan, orang apa saja yang menyebabkan dia nak marah sangat-sangat ni. Bukan hak bab agama. Kalau hak yang kena marah tu cerita lain. Ni dah hak yang menyentuh kepribadian dia, yang
dia ada kemampuan untuk tahan kemarahan tersebut. Dia tahan marah tu, itu menjadi punca untuk dia masuk syurga. Pasal apa? Ada pintu khas untuk golongan yang menahan marah. Jadi orang yang nak boleh masuk dalam pintu ni tuan-tuan, kena jenis perempuan. Kalau hal ini baik buat apa tak marah tu, payah nak boleh. Susah ini. Jadi bila saya tengok hadis umpama ni, untuk orang jenis perempuan, orang tu packing ni tak baik lah kan. Tapi untuk orang macam tu pun ada peluang besar untuk dia masuk syurga. Sampai ada pintu khas untuk orang yang dia rasa dia kena nanya, dia orang buat sesuatu yang tak baik kepada dia, orang buat sesuatu yang menyebabkan dia geram, sakit hati kan. Dia waktu tu dia kena ingat, ini peluang untuk aku masuk syurga. Peluang untuk dia masuk syurga. Orang perempuan ni untung tu. Untung orang kan. Tapi silap-silap rugi ya. Silap hari bulan rugi. Kalau jenis kita habak kat dia, dia kata tak kena ke hang tak apa. Jenis aku tu rugi. Rugi kan? Selalunya kita kalau kena apa, kita dah kata aku tu tak kena ke hang, sedap je. Tak, dia kena ingat ni lah peluang untuk aku. Wal afina 'anil nas. Nama pintu ni panjang sikit. Bab al-kadhimin al-ghayr wal afina 'anil nas. Pintu orang yang menahan kemarahannya dan memaafkan kesalahan manusia kepadanya. Orang buat nanya dia, orang kecoh dia, orang tipu dia, orang buat zalim kat dia, dia maafkan kesalahan orang. Dia tak marah. Dia tak buat tindakan-tindakan yang menunjukkan bahawa dia tidak memaafkan kesalahan orang. Kuis untung. Itu mau kena nanya orang tuan. Kita tak mau. Tapi kalau kena nanya, waktu tu kita kena ingat, ini peluang aku. Saya ada seorang sahabat, saya tak mau sebutlah nama dia. Dia kena nanya macam ni ya tuan-tuan. Dia buat operation. Doktor dia pergi cek di Metro Sungai Petani. Doktor sahkan dia kena kanser usus. Usus pula usus besar. Kena kanser usus besar. Lepas tu nak buat di situ, kami duk nasihat, kata tu sah je lah, pergi cek tak boleh lu. Dia pun dengar nasihat kita, pergi cek di satu hospital. Sebuah nama hospital Sungai Petani. Pergi jumpa pakar di sana. Kita pergi jumpa pakar tu, duk habang dia, lagi suruh doktor cek balik. Doktor tak mau cek dah. Doktor pakai hak yang Metro keluar tu dengan apa, ada CD-nya pasang. Dia kata betul tak payah, memang betul. Dia kata terus buat operation, potong usus besar. Bila potong usus besar tuan-tuan, kena pakai beg seumur hidup. Kena pakai beg tu saya tak tahu nama apa tu. Seumur hidup dia kena pakai. Atas kerana kecuaian doktor, tak mau cek semula. Kami pun marah, saya pun marah. Bukan kenakan saya pun, tapi geram. Kesian kat kawan ni, orang baik. Kita pun kata saman. Kita saman lah kan. Dan kalau dia saman, banyak agak boleh saya ingat tu. Kurang-kurang bolehlah tampung kehidupan dia. Mudah 10 tahun dah mudah saya. Dia tak marah. Tak apa, dia kata tu Allah bagi kanan, dia kata. Mungkin dia baca hadis ni pun Wallahu'alam lah. Tapi hak dia sebenarnya dia boleh tuntut, dia boleh marah. Dengan doktor, sikap doktor tak mau cek, dengan cengengnya. Buat kawan doktor tu nama apa kan, tapi cengengnya tak mau lah. Lepas dia tahu dia silap tu, pelayang bagus bukan main. Dia tak apa, dia kata Allah, mungkin Allah takdirkan anak lagu ni nak terima lah. Sampailah dia ada, sampailah lah pakai bank tu yang pergi mana dengan susah dengan apa ya. Tapi orang-orang yang boleh menahan kemarahan, boleh memaafkan kesalahan. Memang salah tak tu? Salah. Tapi dia nampak peluang. Ni peluang untuk dia masuk syurga orang kali. Dia ada pintu khas yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang tahan marah. Kita kuliah kita orang perempuan tak ada. Kalau ada boleh abang. Kalau siapa-siapa orang perempuan yang dapat suami perempuan, abang ada. Maksud dia marah, abang ada peluang masuk syurga ni. Ada satu pintu nama Bab Al-Kadhimin Al-Ghayr wal-'afina 'anil nas. Kita kena tahu. Kita sikap kita macam mana. Kita ni pemarah ke tak? Kita jenis pemarah ke tak? Kalau ada,
boleh ambil peluang ni tuan-tuan. Untuk kita dapat, ataupun kita kena naik, kena zalim apa-apa, gunalah peluang yang ada. Macam ni lah Islam mendidik manusia jadi baik ni tuan-tuan. Orang hak lagu ni pun ada pintu dia. Jadi pintu lain lagi tuan-tuan, pintu-pintu yang disebut dalam hadis-hadis lain yang para ulama berbeza pendapat. Antaranya bab al-hajj, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, pintu haji mesti ada. Pintu untuk haji ada satu. Dah berapa dah kalau jambuk kan? 4, 6 lah kan. Ada lagi ulama sebut bab al-mutawakkilin, bab orang-orang yang bertawakal. Jadi 7 dah kan? Bab apa lagi? Babul zikri, bab orang yang berzikir. Dah 8 dah. Tapi oleh kerana khilaf, ulama sebut hal lain lagi. Ada ulama terima yang ni, ada ulama terima yang ni. Iaitu bab apa tuan-tuan? Ada pintu nama dia babul ilm, bab ilmu, bab orang yang menyebarkan ilmu pengetahuan. Ada ulama sebut lagi babut taubah. Mana kalau campur tu dia ada 10 lah. Tapi oleh kerana khilaf, para ulama sebut yang berbeza-beza. Jadi mungkin kalau tuan-tuan dengar tu guru mana main mengajar di sini ustaz, dia sebut aku hafal 8 hal lain. Pasal apa ustaz ni sebut hal lain? Sebab apa? Persoalan tu termasuk dalam persoalan ulama-ulama berbeza pendapat tentang 4 pintu yang kemudian tu. 4 kemudian, 4 pertama yang kita sebutkan tadi, yang tu ulama semua sepakat ada. Apa dia tuan-tuan? Pertama, babus salah, ini sepakat. Kemudian babul jihad. 3 bab al-sadaqah. Yang keempatnya ialah bab apa dia? Bab tadi as-siyam ataupun babur rayyan. Ini sepakat para ulama. Adapun yang 4 tadi, hak kemudian tersebut, ulama kita berbeza pendapat dalam nak menentukan adakah bab itu bab al-kadhimin al-ghayb disebut dalam hadis Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian bab al-hajj tak disebut dalam hadis, tapi Ibnu Hajar kata mesti ada untuk haji. Pasal rukun Islam yang lain semua ada, takkan haji tak ada. Ada satu babul hajj. Lagi ada pintu apa lagi? Bab al-zikr. Ada ulama kata bab boleh tadi sebut tak? At-taubah. Ini bab al-mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. Ini nama-nama pintu syurga yang para ulama berbeza pendapat. Jadi kita ni tuan-tuan, bila kita tahu nama-nama syurga tadi, nama-nama pintu syurga yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan, Allah sediakan, kita kena bijak, kena bercadang. Kita tahu kelemahan diri kita masing-masing. Kita hak ni tak boleh lah, hak ni hak ni pun berat. Takkan tak ada satu tak mau, hak ni tak mau, hak ni dak, hak tu sampai semua tak mau ni payahlah kan. Kalau ada satu ibadat yang kita perlu betul-betul, moga-moga kita termasuk di kalangan orang yang akan dipanggil sekurang-kurangnya daripada salah satu daripada 8 pintu syurga yang ada di hari akhirat kelak. Kita bukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang akan dipanggil daripada semua pintu-pintu yang ada di syurga, maka kena bijak dan pandailah untuk kita mencari peluang kita di hari akhirat kelak. Jadi cukup untuk hari ini tuan-tuan. Semoga kita dapat manfaat daripada hadis yang kita baca pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wa 'ilman wa 'amalan salihan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.